Tuan-tuan, lebih-lebih lagi sekarang ni orang duduk kalut ribut pasal isu benda, isu pelaksanaan hudud kanun jenayah 2 di negeri Kelantan, tuan-tuan. Banyak penentangan, tuan-tuan. Penentangan daripada golongan kufar pun ada, penentangan daripada yang Islam pun ada, tuan-tuan, yang beriman pada Allah, yang mengaku beriman tiba-tiba menentang hudud, tuan-tuan. Ada juga macam tu. Kalau orang kafir menentang hudud, hak tu tak ada masalah apa, tuan-tuan. Kau ada masalah, tuan-tuan? Orang kafir tak suka pada hudud, ada masalah tak? Tak ada masalah sikit pun, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal hudud Allah ni bukan untuk orang kafir. Dengan sebab, tuan-tuan, hudud ni, tuan-tuan, untuk orang Islam. Dengan sebab Islam ni, tuan-tuan, dia tak pernah paksa orang bukan Islam suruh terima Islam. Kalau dia nak terima, terima. Tak nak terima, sudah, tuan-tuan. Sebab tu ada satu ayat Allah Ta'ala sebut la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Tidak ada paksa, kita tak boleh paksa orang kafir terima, tuan-tuan, hudud. Tak boleh paksa orang kafir terima Islam, tuan-tuan. Tak boleh paksa. Biar dia terima melalui penjelasan kita. Bila kita bagi kepahaman, bila kita buat perwatakan kita dengan perwatakan Islam, akhlak kita akhlak Islam, mereka tertarik, mereka rasa, tuan-tuan, hebatnya Islam. Lala sekali mereka memeluk Islam, mereka terima Islam. Tidak ada paksaan. Hak kita jadi masalah hari ini, tuan-tuan. Orang Melayu yang beragama Islam pada hari ini, tuan-tuan, rasa syok wasangka dengan hudud Allah, tuan-tuan. Walaupun belum dilaksana, tuan-tuan. Sejarah negara kita ni, tuan-tuan, belum lagi melaksanakan hudud. Walaupun ada dah sebatan, walaupun ada dah, tuan-tuan, mati, hukuman mati, tuan-tuan, gantung sampai mati, tuan-tuan. Tu tak betul punya hukuman, ni kezaliman, tuan-tuan. Apabila tak betul dengan kedudukan asal, dipanggil zalim, tuan-tuan. Walaupun, tuan-tuan, sebabkan dalam Islam, tuan-tuan, 100 kali rotan orang berzina. Orang berzina yang belum berkahwin. Orang berzina yang dah berkahwin, yang belum berkahwin, tuan-tuan. 100 kali rotan kena. Tiba-tiba kita pun rotan dah. Kriteria lain cukup dah. Tiba-tiba kita rotan, tak cukup 100 rotan. Zalim dah, kira zalim ketika tu. Kenapa? Kerana tak ikut ketetapan Allah Ta'ala. Kira zalim juga ketika tu. Nak cukup berapa? 100 kali rotan. Peminum arak paling banyak 80 rotan. Paling sikit 40 rotan, mengikut khilaf pendapat di kalangan para ulama mazhab, tuan-tuan. Kita buat berapa sebelum ni? Orang mengaku, tuan-tuan, dia mengaku dia minum arak, tuan-tuan. Lalas sekali, tuan-tuan. Macam mana? Sebab berapa sebatan? 6 sebatan, lepas tu buat kerja apa? Buat kerja amal, tuan-tuan. Hukum Islam ke tu? Tu bukan hukum Islam. Ni satu kezaliman, tuan-tuan, yang sedang melanda masyarakat umat Islam di negara kita. Sebab tu, tuan-tuan, walaupun di mahkamah syariah, tuan-tuan pergi tengoklah di mahkamah syariah, mana jenis hukum, tuan-tuan, yang mengikut hukum Quran secara tulen, tuan-tuan. Tak ada satu mahkamah syariah pun. Tuan-tuan pergi tengok, tak jumpa, tuan-tuan, sampai hari ini. Pasal apa yang jadi macam tu? Yang kita nak pertahankan sangat, tuan-tuan, perlembagaan persekutuan, tuan-tuan, yang dibubarkan oleh manusia, sedangkan kita ni ada perlembagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita ada pada hari ini Al-Quran dan As-Sunnah. Ni perlembagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengatasi segala jenis perlembagaan, yang mengatasi segala jenis manhaj dan pemikiran manusia. Tak boleh atasi perlembagaan Allah. Tiba-tiba ramai hari ini orang mempertahankan perlembagaan persekutuan dan mengenepikan perlembagaan Allah Ta'ala. Tengok hari ini, tuan-tuan, sehingga ada yang berani bercakap, tuan-tuan, macam-macam. Kalau sebelum ni, kalau nak makan sup tangan ni 1993 dulu, tuan-tuan, bila mana kanun syariah 2, tuan-tuan, diluluskan di Dong Kelantan, tuan-tuan, dan nak bawa ke parlimen, sangkut, tuan-tuan, dengan sebab apa? Bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Hari ini, tuan-tuan, kita diberi ruang balik, tuan-tuan, oleh pihak persekutuan untuk kita cuba, tuan-tuan, cuba nak buat yang terbaik. Pun begitu banyak penentangan tak? Banyak penentangan hari ini. Islam tak tu? Islam, tuan-tuan, hari Jumaat sah depan.
Mangkuk betul tuan-tuan. Pasal apa jadi macam tu? Allah Ta'ala bagi udara boleh seduh, boleh keluar, makan selera, tidur lena. Tiba-tiba tuan-tuan mereka menafikan hudud Allah. Ada orang kata, dia kata bukan kita tolak, belum masa. 50 tahun lebih belum masa. Negara kita kacau merbau pada hari ini tuan-tuan. Macam cekodok hari ini tuan-tuan. Islam reaksi ke? Tu dia. Hari ini macam-macam dah berlaku tuan-tuan. Belum masa. Nak tunggu bila masa tuan-tuan? Mati. Tu zaman kita hari ni tuan-tuan sedang berlaku macam-macam jenis dolak dalih tuan-tuan untuk laksanakan hukum Allah. Sampai satu tahap tuan-tuan, mereka kata kalau sebelum ini nak makan sup tangan, pergilah di Kelantan. Kalau hak dalam bulan lepas tuan-tuan, dalam bulan 3 baru ni, dalam bulan 3 ke dalam bulan tak silap saya. Ni hak terbaru. Baru punya tuan-tuan. Macam mana bunyi dah? Dia kata tuan-tuan, kalau orang Islam mencuri, kita potong tangan. Lalas sekali, orang Islam ni banyak tak ada tangan. Tu dia. Orang Islam yang betul-betul Islam tuan-tuan, yang takutkan Allah, yang beriman pada Allah, dengan sendiri dia mencuri tak? Dengan sendiri tidak ada orang mencuri tuan-tuan. Sebab tu Islam datang bukan nak potong tangan. Islam datang bukan nak rejam orang. Islam datang bukan nak watan orang. Islam datang tuan-tuan untuk mengajar kita bagaimana memperhambakan diri pada Allah. Tapi kalau langgar juga, baru potong tangan mencuri. Tuan-tuan, nampak sangat tak faham. Tak faham tu yang cakap macam tu. Lalas sekali dia kata, kalau Islam, orang Islam mencuri, kita potong tangan. Orang kafir mencuri, kita penjarakan dia, kita jekkan dia 2 bulan. Maka dia kata ni tak adil. Tu dia. Siapa kita nak mengatakan hukum Allah tak adil, sedangkan kita pun Allah Ta'ala jadikan tanda. Undang-undang ni undang-undang Allah. Kita dijadikan oleh Allah, menumpang di bumi Allah. Tiba-tiba kita ni tuan-tuan tak mengenang budi tuan-tuan, tak syukur dengan nikmat Allah. Duk petikai hukum hakam Allah Ta'ala. Siapa kita tuan? Orang macam ni tuan-tuan lebih baik tak ada lidah. Lebih baik tak boleh bercakap daripada boleh bercakap kalau dia nak cakap benda-benda yang seumpama. Betul lah hadis Nabi bagi tahu dalam sabda ia, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya barang siapa membenarkan ia akan Allah, barang siapa benar-benar berimankan Allah dan akan hari kiamat, maka hendaklah berkata ia akan yang baik, atau hendaklah dia diam. Ni. Sebab tu kita kalau bukan bidang kuasa kita, bukan pengetahuan kita, bukan ilmu kita dalam bab ni, lebih baik diam. Diam selamat tak? Selamat tuan-tuan. Tapi hari ni tuan-tuan, orang yang minta dia bercakap pun satu bab tuan-tuan. Tahu dah dia ni, si fulan bin si fulan ni, walaupun dia ni pernah duduk di tempat tertinggi, tapi dalam bab urusan agama dia bukan ahli. Yang pasal apa kita minta pandangan dia? Lalas sekali buruk tuan-tuan, padahnya tuan-tuan, bila mana berita ni tuan-tuan tersebar dalam masyarakat, fitnah tak? Fitnah masyarakat. Lebih-lebih lagi hak tak mari dengar kuliah maghrib. Lebih-lebih lagi tak ada tuan-tuan orang yang tidak ada didikan agama tuan-tuan. Fitnah besar dalam masyarakat kita bila mana orang-orang yang berpengaruh cakap agama dalam keadaan dia sendiri tak faham apa yang dia cakap tuan-tuan. Merapu dia panggil tuan-tuan. Ni yang sedang melanda umat Islam pada hari ni tuan-tuan. Kemungkinan dengan sebab nyanyuk tuan-tuan. Yang masalah kita pula tuan-tuan, hak ambil ruang tuan-tuan, bagi ruang tu tahu dah si fulan ni nyanyuk tuan-tuan. Tiba-tiba kita ambil buat sidang akhbar tuan-tuan, buat rakaman tu pasal apa? Kita bercakap dengan nyanyuk ni, dijawab dengan nyanyuk dia lah. Dia jadi macam tu. Sebab tu tuan-tuan, kita kena banyak muhasabah diri pada hari ni tuan-tuan. Macam-macam jenis ulasan kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita betul-betul beriman pada Allah, beriman pada semua rukun iman tuan-tuan, tidak ada dalil,
Tidak ada berdaulat dalih lagi tuan-tuan untuk kita menepikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Walau apa cara sekalipun tuan-tuan. Kena. Tak dapat tidak tuan-tuan. Paling kurang kalau tak lulus sekalipun, paling kurang kita dah usaha untuk melaksanakan. Okey dah tu. Dalam sidang parlimen akan datang ni tuan-tuan, sedikit masa lagi kita nak berapa undi nak? Paling kurang 112 undi. Insya-Allah tuan-tuan, di negeri Kelantan tuan-tuan akan terlaksana tuan-tuan hukum jenayah berkaitan dengan hudud ni tuan-tuan, kanun jenayah 2 tuan-tuan berkaitan dengan hudud dan kisah serta takzir dan seterusnya di negeri Kelantan sebagai contoh tuan-tuan yang mempelopori tuan-tuan negara kita pada hari ini. Ni yang kita nak sebenarnya tuan-tuan. Paling kurang kita tengok dulu keadaan macam mana tuan-tuan. Buat dulu. Jangan kita bertikai tuan-tuan. Takut-takut tuan-tuan lidah kita disambar oleh api neraka dengan sebab tuan-tuan pertikaian kita, dengan sebab pertikaian tersebut bukan pertikaian surat khabar ni. Ni bukan pertikaian mana-mana tulisan manusia. Ini pertikaian melibatkan kalamullah. Ini pertikaian melibatkan Al-Quranul Karim yang menjadikan tergugat iman kita, yang menjadikan unsur-unsur syirik berlaku pada kita tuan-tuan. Bila mana kita tak percaya hukum Allah, ambil hukum manusia, syirik dah. Syirik ketika tu tuan-tuan. Kita takut mati dalam keadaan syirik pada Allah. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala tuan-tuan tidak akan ampun dosa orang yang syirik, menyemutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tuan-tuan ampun tuan-tuan dosa selain daripada syirik tuan-tuan. Orang yang mati dalam keadaan syirik kekal di dalam neraka, tidak ada peluang ke syurga. Orang yang mati sekalipun besar mana dosanya tuan-tuan, lepas bunuh orang mati, lepas berzina mati, tetapi tuan-tuan dia tak pernah petikai hukum Allah. Dia mati dalam Islam, balik akhirat besok dia dihumbankan ke dalam neraka. Akhir-akhir dia masuk kat mana? Dia masuk syurga. Pasal apa? Tidak ada rasa syirik. Itu kesan syirik tuan-tuan. Syirik ni besar tuan-tuan. Atas sebab tu kita tuan-tuan, saya mengajak diri saya sendiri dan kita-kita semua tuan-tuan, akurlah kita pada undang-undang Allah. Akurlah kita tuan-tuan dengan ketetapan Allah tuan-tuan. Yang kita sedang nikmat hari ini dah berapa banyak tidak terkira. Tidak ada sebab kita nak petikan, tidak ada sebab kita nak tolak tuan-tuan. Maka terimalah dengan dada yang terbuka. Moga-moga tuan-tuan, apa yang kita laksanakan pada hari ini tuan-tuan, apa yang kita jumpa hari ini tuan-tuan, menjadi saksi di hadapan Allah betapa kita dah cuba sedaya upaya tuan-tuan untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di negara kita, khususnya di negeri Kelantan tuan-tuan. Sebagai permulaan. Hak naknya seluruh kita nak tuan-tuan. Sebab Islam ada seluruh tuan-tuan. Kita nak semua tuan-tuan. Sebab Islam ni tuan-tuan jangan silap faham. Islam ni bukan duduk pada semayang, puasa, zakat dan haji saja. Islam ni duduk pada semua urusan kehidupan kita di dunia ni. Islam ni cara hidup tuan-tuan. Cara hidup. Bukan dalam bab ibadah saja. Islam ni cara hidup. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Di rumah, di pejabat, di masjid, dalam masyarakat, di sana kita hidup dengan Islam. Dengan Islam tuan. Jangan mentang-mentang Islam kita ambil dalam bab semayang, dalam bab nikah kahwin, dalam bab zakat, dalam bab puasa, dalam bab haji je. Hak lain tak nak ikut tuan-tuan. Itu tak betul punya Islam. Tuan-tuan. Tu hak banyak hari ni terima Islam cara macam tu kan. Lala sekali masa semayang. Masa hari Jumaat ittaqullah. Masa konsert Bukit Jalil tuan-tuan. Masa minum arak tuan-tuan. Lala sekali mati dengan sebab minum arak tuan-tuan. Orang faham Islam lain macam tu, seronok tuan-tuan. Dengan sebab apa? Dengan